statistik yang ringkas daripada apa yang saya nampak, senang aja. Berapa pihak yang sebenarnya didakwa atas deraan? 600 lebih anak ditahan. Yang didakwa setakat ni cuma 2-3 sahaja yang atas isu dera. So kenapa 600 anak tersebut ditahan? Ada perkara yang tak sihat berlaku dalam kes ini. Ramai ibu bapa yang saya jumpa tak tahu di mana anak mereka. Yang saya baca dalam surat khabar, ada menteri kata ibu bapa kena bawa sijil beranak. Sebulan dah berlalu, siasatan kononnya dilakukan, ibu bapa pun tak tahu. Kami JIPAK telah menyenaraikan 12 tuntutan untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak yang berkaitan. Pertama, kerajaan mesti segera memulangkan anak-anak ini kepada ibu bapa mereka kerana sejak awal lagi ia merupakan suatu kesilapan tangkapan dan kecelaruan risikan serta siasatan di pihak polis dan JKM. Kedua, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai polis dan JKM yang telah melakukan kesalahan menangkap dan risikan ini. Ketiga, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan ke atas ibu bapa yang tidak memahami undang-undang dengan memaksa, menipu atau memperdayakan mereka ini untuk menandatangani dokumen yang boleh mengakibatkan mereka didakwa di mahkamah. Keempat, kerajaan mesti segera membuat semakan kehakiman ke atas perintah lanjutan tahanan anak-anak ini kerana ada kemungkinan permohonan JKM kepada mahkamah untuk melanjutkan tahanan anak-anak ini dibuat menggunakan maklumat yang diambil secara menipu, memaksa dan memperdayakan ibu bapa anak-anak terbaik. Itu pun kalau ada perintah mahkamah lah, ya. Nanti mungkin Nizam akan hurai itu. Kelima, kerajaan mesti segera memaklumkan ibu bapa mengenai keberadaan anak-anak mereka. Takkan sampai sekarang tak tahu anak-anak kat mana, JKM mana. Dan membenarkan mereka bertemu anak-anak mereka. Ini kena dilakukan segera. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebulan dah. Ini satu kegilaan. Keenam, kerajaan mesti segera memberi akses kepada media dan kamilah JIPAK untuk melihat keadaan ibu bapa dan anak-anak yang masih ditahan di pusat tahanan JKM. Kita tak tahu apa jadi ni. Betul tak? Siapa pun tak tahu. Ibu bapa tak tahu, media tahu. Media pun tak tahu kan? Tak ada kan? So apa jadi pada anak-anak tu kita pun tak tahu. Tak ada maklumat yang telus, cuma bagi tahu numbers, tak bagi tahu keadaan, kedudukan dan sebagainya. Ketujuh, kerajaan mesti segera meminta jawatan kuasa pilihan khas, hak asasi dan kesaksamaan gender Parlimen memanggil dan menyiasat Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana telah melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan Hak Asasi Ibu Bapa Kanak-Kanak yang terlibat. Kelapan, kerajaan mesti segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat pelaksanaan op global yang kelihatannya bercelaru, melangkaui skop dan melanggar undang-undang hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Kita tambah lagi, ya. Kesembilan, kerajaan mesti menyiasat latar belakang dan kredibiliti pemberi maklumat kepada polis, iaitu pukas dan wanita yang dikatakan bekas GISBH. Kita minta dedahkan kepada rakyat, dedahkan kepada media, dedahkan kepada umum. Siapa mereka, latar belakang mereka, ada kes jenayah, ada kes kerosakan akhlak ke, apa ke, tolong dedahkan. Kita nak tahu siapa yang buat huru-hara satu Malaysia ni. Pukas dan wanita ni, siapa mereka ni? Kesepuluh, kerajaan dan kerajaan negeri mesti menghentikan kenyataan-kenyataan yang mengarut berkaitan JISBH dan tidak bersandarkan fakta, menambah fitnah dan akhirnya akan memalukan mereka. Contohlah saya bagi, ya. Semalam ada satu lawatan Esko, Esko apa? Esko negeri, kata anak-anak ini akan ditunjukkan video Daesh. Fakta mana dia pakai? Ya. Sebelum itu Ketua Polis Negara kata JISBH tak pernah bayar cukai. Tiba-tiba LSDN sahkan JISBH dah bayar cukai tahun-tahun yang sebelumnya. So bukankah kenyataan-kenyataan ini nampak saya macam mengarut, tak bersandarkan fakta, akhirnya memalukan Jabatan Polis itu sendiri, memalukan kerajaan Negeri Selangor sendiri.
So kena ada stop. Dan kalau tak ada fakta, kalau tak ada hasil risikan yang betul, kalau tak ada benda yang betul, jangan cakap lah. Ini yang kita rasa makin teruk, dan persepsi dan propaganda seolah-olah cuba dipermainkan. Ke-11, di atas kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan secara tidak bertanggungjawab oleh beberapa pihak mengenai GISBH sehingga mengakibatkan ibu bapa dan anak-anak ini ditahan dan mengalami penderitaan, trauma, gangguan psikologi dan kemurungan, JIPAK menuntut Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS dan Mufti Perlis meletakkan jawatan. Ke-12, di atas kesalahan menangkap, menahan, memisahkan anak-anak daripada ibu bapa mereka, memaksa perakuan palsu dan melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kami juga ingin menuntut agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab juga meletakkan jawatan. Pada waktu yang sama, JIPAK juga ingin menyatakan rasa marah dan kesal terhadap Suhakam, Majlis Peguam dan Persatuan Peguam Muslim yang gagal berperanan menghalang kerajaan daripada mencabul hak asasi ibu bapa dan kanak-kanak terbabit, serta gagal bertindak pantas untuk melindungi mereka daripada sembarang bentuk kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan. Itu saja kenyataan yang saya bacakan. Saya buka kepada saudara Nizam jika ingin menambah sedikit saja. Silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah dengar panjang lebar daripada saudara Datuk Tun Faisal tentang latar belakang bagi kes yang kita kata dah baca dengan begitu, ialah liputan berita tentang isu GISBH ni begitu meluas ya. Tapi saya cuma nak menambah sedikit kepada apa yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk. Sebenarnya saya tidak mengambil bahagian dalam sidang media hari ini sebagai peguam mana-mana pihak, tetapi lebih sebagai seorang pemerhati undang-undang yang agak terganggu dengan apa yang saya nampak dalam liputan berita dan juga setelah berjumpa dengan beberapa pihak ya. Isu yang kita hadapi dalam kes GISBH ini mungkin membabitkan pelbagai perkara. Kerajaan kata siasatan melangkaui 10 akta ya. Tapi saya nak fokus atas isu yang lebih mudah, isu yang bagi saya terpanggil untuk mengambil sedikit isu yang saya sebenarnya terpanggil untuk ke depan, iaitu isu tentang pemisahan anak-anak daripada ibu bapa ya. Sebab bagi saya itu satu perkara yang amat serius. Dan ada dua persoalan yang saya rasa amat penting untuk diajukan dan perlu dijawab oleh pihak pentadbiran. Pertama sekali, sama ada pemisahan anak-anak tersebut daripada ibu bapa memanfaatkan anak-anak tersebut ya. Dan kedua, sama ada ianya wajar untuk anak-anak tersebut ditahan ya, seolah-olah macam anak-anak tersebut ada buat salah laku ya. Tarikh pertama tahanan lebih kurang 11 September ataupun awal September. Hari ini lebih daripada sebulan dah berlalu dan anak-anak tersebut masih ditahan dan tidak berkepulihan bersama dengan ibu bapa mereka. Bagi saya, tahanan tersebut dan jawapan bagi soalan-persoalan yang saya telah utarakan tadi patut dijawab dalam cara yang ringkas. Tahanan tersebut tidak memanfaatkan anak-anak tersebut. Nah, tahanan tersebut bagi saya tidak menepati hak kekeluargaan ibu bapa ya, dan apa-apa hak yang dijamin di bawah Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Tadi Yang Berbahagia Datuk ada rujuk pada artikel 9, artikel 18 itu dalam konvensyen, tetapi artikel 5, artikel 8 hak kekeluargaan, hak untuk ibu bapa pendek kata berhubung dengan anak-anak tersebut. Jadi manfaat atau tidak, isu sampingannya pihak pentadbiran tidak menyediakan dan tidak memudahkan proses pengenalpastian lokasi anak-anak tersebut. Ramai ibu bapa yang saya jumpa tak tahu di mana anak mereka. Yang saya baca dalam surat khabar, ada menteri kata ibu bapa kena bawa sijil beranak. Sebulan dah berlalu, siasatan kononnya dilakukan, ibu bapa pun tak tahu. Pelik sikit ya. Dan kalau saya gunakan istilah bahasa Inggeris, dalam kesemua yang berlaku dalam kes ni ada unholy haste. Unholy haste, iaitu pihak pentadbiran
pendek kata melakukan ataupun mengambil langkah secara tergesa-gesa. Trauma yang diakibatkan kepada anak-anak tersebut bagi saya jauh daripada apa yang perlu dibuat sebenarnya. Dan statistik yang ringkas daripada apa yang saya nampak, senang aja. Berapa pihak yang sebenarnya didakwa atas deraan? 600 lebih anak ditahan. Yang didakwa setakat ni cuma 2-3 sahaja yang atas isu dera. So kenapa 600 anak tersebut ditahan? Ada perkara yang tak sihat berlaku dalam kes ini, ya. Dan apa yang berlaku bercanggah dengan undang-undang, dan sebab itu saya ke depan ada perkara yang tak sihat. Ya, itu saja yang saya nak tambah. Terima kasih.